garisan ni berada di sini. Okey. So kita tengok 0, 10, 20, 30, 40, 50 dan 60. Okey, siapa dapat sama? So ini untuk kita ukur sama ada sudut kita betul ataupun salah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya Azhar Hilmi. Bertemu kita dalam Didik TV KPM. Dan untuk hari ini saya doakan kepada anda yang sedang menonton pada ketika ini semua berada dalam keadaan yang baik, sihat dan sejahtera hendaknya, insya-Allah. Dan kita perbincangan yang kita nak bincangkan hari ini, kita nak membicarakan berkenaan dengan pentaksiran psikometrik daripada tingkatan 1 sehinggalah tingkatan 5. Bagaimana kita nak mengenal konstruk investigatif dalam inventory minat kerjaya. Bukan saya yang akan bercakap. Tak. Ada tetamu yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Nampak tak? Kursi sebelah saya ini kosong. Maka akan ada yang mengisi tempatnya. Kita saksikan dulu profil ini. Baik, itu dia tetamu yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Kita bersama dengan Cikgu Siti Rohayu Ahmadan, Guru Bimbingan dan Kaunseling daripada SMK Primbon, Ceras, Selangor. Assalamualaikum, Cikgu. Assalamualaikum, sihat. Alhamdulillah, sihat, Cikgu. Hari ini, ya? Saya nampak Cikgu bersemangat, nampak berenergi. Saya rasa lagi bersemangat untuk nak teruskan perbincangan kita hari ini, Cikgu. InsyaAllah. Itu dia. Dan Cikgu, kita tidak berdua sahaja sebab bila berdua pasti ada yang ketiga. Ya, kita ada bertiga. Kita ada juru bahasa isyarat yang akan bersama kita pada hari ini, iaitu Cikgu Siti Zubaidah Ahmad daripada Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Kuantan, Pahang. Itu dia yang akan memberi penerangan dan pemahaman kepada mungkin murid-murid berkeperluan khas, insya-Allah. Baik, Cikgu, bila sebut berkenaan dengan pentaksiran psikometrik dan pengkhususan yang mungkin kita nak fokuskan berkenaan dengan investigasi investigatif dalam inventory minat kerjaya. Mungkin Cikgu boleh terangkan permulaan kepada perbincangan kita ni, Cikgu. Okey, baik, terima kasih, Azhar. Sama-sama, Cikgu. Okey, hari ini sebelum saya nak terangkan tentang konstruk investigatif, ada benda yang murid dan ibu apa perlu tahu. Mengenai semakkan skor. Oh, okey. Baik. Tahu tak macam nak semak? Saya pun pernah ambil tak ujian psikometrik? Keliru, Cikgu. Keliru, ya? Keliru. So, nak tahu juga secara terperinci, Cikgu. Macam mana tu, Cikgu? Sebenarnya ada dua cara. Okay, yang pertama, murid boleh bertanya pada guru bimbingan dan kaunseling di sekolah masing-masing. Baik. Yang kedua ni yang paling rare lah. Ya. Sebenarnya boleh semak sendiri. Oh, okey. Tahu boleh semak sendiri? Tak tahu, Cikgu. Tak tahu? Okey, baik. Murid dan ibu bapa boleh menyemak sebenarnya penskoran psikometrik. Pergi ke web ni epkm.moi.gov.my. EPKM. Type je kat Google epkm.moi.gov.my. Okey. Dan dia akan naik paparan. Ada 3 paparan di situ. Ya. Dia ada JPN, KPM, PPD, guru kaunseling dan murid. Ya. Klik pada murid. Kemudian dia akan minta nombor IC. Baik. Type lah nombor IC murid. Kemudian dia akan naik Kemudian dia akan naik soalan keselamatan. Ya. Jawab soalan keselamatan. Kemudian akan naiklah paparan skor psikometrik. Oh, okey. Jadi mudahlah sekarang ni. Hanya boleh mendapatkan skor daripada hanya menggunakan hujung jari. Jadi murid boleh semak skor dan kemudian akan terpaparlah. Baik. Inventory dia punya skor dia sendiri. Itu bagaimana kita nak menyemak skor IMK. Jadi bukan murid saja boleh menyemak, ibu bapa juga boleh menyemak skor anak mereka. Ya, itu dia. Yang penting kena layari laman web yang kita sebutkan tadi lah. epkm.moi.gov.my. Baik, Cikgu. Dan seterusnya, Cikgu, kita nak perbincangan kita berkenaan dengan apa yang kita nak fokuskan pada hari ini, Cikgu. Dari sudut konstruk investigatif dalam inventory minat kerjaya ni, Cikgu.
kita nak fokus tentang investigatif. Bila kita sebut investigatif, apa yang Azhar fikirkan? Saya membayangkan cikgu bila sebut investigate dia, saya membayangkan penyiasatan. Kan? Macam polis menyiasat macam tu. Okey, jadi dari segi kita mudah untuk murid faham, mudah untuk ibu bapa faham. Investigatif ini ialah individu yang mempunyai ciri suka menyiasat, tapi penyiasatan yang berdasarkan saintifik dan matematik. Bukannya menyiasat, gosip-gosip nak menyiasat. Tak, itu bukan. Itu kerja netizen. Itu netizen. Tapi investigatif juga. Tapi investigatif daripada konsep yang kita bincangkan ialah individu yang mempunyai ciri penyiasatan dari segi saintifik dan matematik. Lari daripada matematik. Jadi fokus kepada dua perkara tersebut. Baik. Bermaksud individu investigatif ni dia ada kemahiran saintifik dan matematik yang sangat baik. Itu kita memaknakan investigatif itu. Dan investigatif itu ialah seorang pemikir. Baik. Bermaksud individu yang ada ciri investigatif ini dia memang selalu berfikir. Baik. Pemikir, thinker. Jadi dari sudut begitu maksudnya kita akan melihat bagaimana ataupun menilai murid-murid dari sudut elemen-elemen yang cikgu sebutkan tadi lah cikgu ya? Ya, betul. Dan kalau kita lihat kepada investigatif, saya sangat menarik sebab saya rasa dulu macam tak ada cikgu ya? Dulu tak ada maksudnya? Dari sudut bagaimana nak melihat ciri-ciri murid yang suka menyiasat ni, dari sudut investigatif ni cikgu. Sebab itu murid kita pada tingkatan 1, tingkatan 3 dan 5 kita mengadakan ujian psikometrik. Especially inventory minat kerjaya supaya kita tahu kecenderungan murid itu ke arah mana. Sebab kita ada 6 konstruk. Mungkin murid ada konstruk, ada realistik, ada investigatif dan sebagainya. Jadi daripada ujian tu kita tahu murid tu cenderung ke arah mana. Jadi dengan mengetahui kecenderungan itu memudahkan lagi para murid ataupun ibu bapa untuk melorongkan anak-anak kepada mungkin bidang-bidang tertentu yang terlibat dengan investigatif. Contohnya kalau murid tu dia bila kita buat ujian tiba-tiba kita nampak dia investigatif tinggi. Jadi ibu bapa mungkin boleh lorongkan anak-anak tu bagaimana caranya. Contohnya pemilihan khusus ke universiti, pemilihan aliran tingkat 4 dan sebagainya. Itu dia. Banyak benda lagi yang kita nak tahu daripada Cikgu Siti Rohayu. Saya sangat terinspirasi dan teruja sebenarnya, lebih kepada teruja bila dengar perkataan investigatif ni cikgu. Saya pun nak tahu dengan lebih lanjut dan lebih terperinci. Tapi kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Kita akan kembali selepas ini dalam pentaksiran psikometrik Didik TV KPM. Pada hari ini kita akan menjalankan satu eksperimen, iaitu penyediaan lautan melalui pencairan lautan stok. Lautan stok yang kita guna adalah nitrohydrosida 5 molar dan kita nak cairkan dia kepada 0.5 molar sebanyak 250 ml air. Okey, pada hari ini saya harap murid-murid dapat menjalankan satu eksperimen dengan jayanya. Pertama, kita perlu mengetahui kepekatan dalam isi padu menggunakan kaedah pencairan. Kita perlu mengetahui isi padu dengan menggunakan formula. Seterusnya, kita akan membuat label pada botol reagen kita bagi hasil akhir kita nanti. Kemudian kita sukat natrium hidroksida sebanyak 25 ml menggunakan pipet, kemudian masukkan ke dalam kelalang volumetrik. Pipet perlu dibilas dengan air suling agar sisa-sisa yang terdapat di dalam pipet dikeluarkan terus ke dalam kelalang volumetrik. Penuhkan kelalang volumetrik 250 ml dengan air suling sehingga mencapai tanda yang telah ditandakan. Okey, dah cukup.
Seterusnya, goncangkan gelaran volumetrik 250 ml untuk menserbatikan air dan juga larutan tadi. Seterusnya, larutan yang telah sebati tadi kita masukkan ke dalam botol reagen yang telah kita labelkan. Voila, inilah hasil kita. Larutan natrium hidroksida 0.5 mm dan 250 ml. Cikgu, inilah hasilnya. Kita tanya pelajar-pelajar kerana dapat menyediakan kepekatan yang baru iaitu 0.5 molar dalam 250 ml air. Syabas semua. Yeay! See you! Baik, kembali dalam pentaksiran psikometrik Didik TV KPM CU2. Untuk murid-murid tadi, kita dah saksikan video yang disediakan cikgu untuk membincangkan lebih terperinci berkenaan dengan kontrak investigatif dalam inventory minat kerjaya. Mungkin cikgu boleh perincikan lagi dari sudut kaitan video tadi dengan apa yang kita nak fokuskan dalam perbincangan kita, cikgu. Okey, baik. Apa yang saya nak fokuskan melalui video tadi ialah ciri-ciri individu yang berpersonaliti investigatif. Baik. Baik, kita tengok melalui video tadi murid-murid melakukan eksperimen. Okey, jadi di situ kita nampak ciri-ciri seorang murid yang investigatif ini ialah murid yang suka kepada saintifik, formula, matematik. Dan murid-murid yang bercirikan investigatif ini sebenarnya mempunyai kemahiran menyelidik. Dia suka selidik, menganalisis. Bermaksud dalam setiap eksperimen kita mesti ada analisis, betul? Barulah kita dapat hasilnya. Dan kebiasaannya individu yang bercirikan investigatif ini dia mementingkan ketepatan. Dalam eksperimen kita kalau buat salah dia rasa macam tak menjadi. Jadi dari segi saintifiknya perlu ada ketepatan. Ya, betul. Jadi kalau mereka yang ada ciri-ciri investigatif ni mungkin berpotensi untuk jadi polis, cikgu, ya? Boleh. Forensik? Forensik, ya, itu kan? dia. Kalau tak ada ciri-ciri macam tu, susahlah kan? Ya, sebab nak mungkin menyelesaikan mereka tidak menyiasat dengan dengan secara detail ataupun terperinci lah, cikgu. Jadi bagaimana, cikgu, kita nak mengenali ataupun nak mengenal pasti ciri-ciri yang ada dalam setiap individu? Mungkin saya pun nak tahu juga. Mana tahu saya rasa sebenarnya saya bukan host, saya sepatut jadi mungkin forensik. Ya, mana tahu kan. Jadi hari ini kita akan tengok macam mana kita nak kenal. Okey. Kebiasaannya macam mana kita nak kenal kita ini ialah berciri investigatif secara umum lah. Macam contohnya kita tak buatlah ujian tu. Tapi kita nak tahu mungkin kita ni investigatif. Pertama, suka number. Suka number, suka data, suka sains. Saya suka. Saya suka number, cikgu, tambah-tambah kalau ada RM kat depan. Kan? Rasa semua orang suka tu. Semua orang suka. Okey, seterusnya suka kepada aktiviti penyelidikan. Baik. Pemerhatian. Analytical. Analytical itu bermaksud dia suka analisis. Bila dia tengok sesuatu benda, dia suka fikir. Kenapa jadi macam ni, ya? Dia suka bertanya. Why? Jadi itu antara ciri yang kita boleh tengok, yang kita boleh maksudnya kita boleh tahu kita ni investigatif rupanya. Selain itu, orang investigatif ni dia suka kerja sendiri. Dia tak suka kerja dengan orang. Dia suka kebebasan. Baik. Seterusnya investigatif ni dia kurang popular. Sebab apa? Dia suka bersendirian. Sebab dia tak suka bergaul sangat dengan orang. Ya, kan dia buat eksperimen kan kita mana boleh hua-hua kan. Dia sendiri kan. Okey, apa yang orang investigatif tak suka? Agak-agak apa? Apa yang orang investigatif tak suka? Mungkin tak suka tempat yang sibuk. Ataupun ramai orang. Ya, betul. Betul juga. Aktiviti sosial. Orang investigatif ni tak suka bercampur tau. Dia masih dalam kelompok dia sahaja. Tapi ada kemungkinan ke, cikgu, orang investigatif kalau tadi dari sudut cikgu sebut dia tak suka kepada sosial dan ramai orang. Ada kemungkinan orang yang ada kecenderungan investigatif tetapi dia juga ada kecenderungan kepada sosial. For example, sebagai contoh dia suka duduk ramai-ramai, ada ke? Ada. Sebenarnya sebab tu penskoran investigatif penskoran inventory psikometrik ini kita ada 3. Maksudnya dia bukan ciri satu saja, dia akan ada 3 ciri. Contohnya dia investigatif, dia sosial, dia konvensional. Jadinya kalau individu tu investigatif,
tak mustahil juga dia suka bersosial kerana ada ciri sosial di situ. Baik, sebab saya ada kawan, ada senior zaman sekolah saya lihat, sebab dia ada ciri-ciri investigatif yang cikgu sebutkan tadi, tapi dalam masa yang sama dia suka bersosial dan popular dalam kawan-kawan. That's why saya tanya cikgu, adakah mesti ada, sebab kawan saya kalau dia menonton Nur Imran, mungkin saya banggalah ada kawan, ada senior macam tu kan. Tahniah Nur Imran. Okay, selain tu orang yang investigatif ni dia tak suka pujuk. Dia tak suka dipujuk je? Bukan tak suka dipujuk, tak suka memujuk. Tak suka memujuk. Jadi kalau contohnya lah ada suami kan, tak suka pujuk, jangan marah dia. Mungkin dia ciri investigatif. Okey. Jadi bahaya juga cikgu. Macam mana cikgu kita nak baca ataupun kita nak kenal pasti sebenarnya, sebagai contohlah kalau dalam mereka murid-murid bila dah meningkat dewasa dan nak mengenal pasti dalam kalangan mereka siapa yang ada ciri-ciri investigatif, siapa yang ada bukan ciri-ciri tidak investigatif, bagaimana sebenarnya kita nak tentukan tu cikgu? Buat ujian psikometrik. I see. Azhar pun boleh buat, tak ada masalah. Mungkin secara asas ni cikgu untuk nak melakukan ujian psikometrik ni cikgu. Bagaimanakah caranya? Kalau di sekolah, murid-murid boleh berjumpa dengan guru kaunseling dan minta kat cikgu, saya nak buat inventory minat kerjaya. Okey. Then buat dia ada 180 soalan. Kemudian on the spot guru kaunseling boleh semak dan akan dapat skor. Baik. Dan 30 minit tu boleh semak tu dapat dah. Jadi kalau murid-murid dekat rumah nak tahu macam mana ataupun nak siasat diri, kecenderungan konstruk kita dekat mana, jadi boleh terus berjumpa dengan guru kaunseling di sekolah masing-masing. Jadi ada pro and kontra lah, ada kebaikannya dan juga mungkin ada kekurangan. Tapi kekurangan tu sangat minimum lah kot. Kita boleh katakan sebab lebih kepada kekuatan bila kita mengenal pasti konstruk yang ada dalam diri kita. Baik cikgu, banyak lagi yang saya nak tanya pada cikgu, saya pun nak tahu dengan lebih terperinci berkenaan dengan apa yang kita bincangkan pada hari ini. Kita nak berhenti seketika cikgu. Saya nak share air saya lah kejap. Jumpa kejap lagi dalam pentaksiran psikometrik di TV KPM. Baik, kembali dalam pentaksiran psikometrik Didik TV KPM. Hari ini kita membincangkan berkenaan dengan bagaimana kita nak mengenali konstruk investigatif dalam inventory minat kerjaya bersama dengan cikgu kita yang manis sebelah saya ni, Cikgu Siti Rohayu Ahmadan, Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Perimbun Ceras Selangor. Dan juga kita ada jurubahasa isyarat, Cikgu Siti Zubaidah Ahmad daripada Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Kuantan, Pahang. Baik, ada yang dah mula teruja cikgu bila sebut pasal investigatif, rasa saya adalah investigatif, dia dah bagi tahu dekat mak ayah dia dah. Bagaimana sebenarnya bila kita tahu ciri-ciri yang ada dalam diri kita investigatif, konstruk investigatif ni, kita nak menentukan ataupun nak mengetahui aliran yang sesuai dengan murid yang personality investigatif ni cikgu? Baik, terima kasih Azhar. Okey, baik. Kebiasaannya selepas tingkatan 3, murid-murid akan menjalankan inventory minat kerjaya. Jadi dia akan dapat keputusan pentaksiran dan di situ kita akan cadangkan aliran yang bersesuaian dengan murid-murid. Kebiasaannya untuk murid-murid yang ada ciri investigatif ini, kita cadangkan untuk ambil package STEM. Tahu tak package STEM tu? Tahu cikgu. STEM tu cikgu, sains, teknologi. Betul tak cikgu? Betul. Teknologi, E tu English, M tu Math. Betul tak cikgu? Engineering. Maksud saya engineering. Saya saja je cikgu tadi cikgu. Sebab yelah kalau kita tak ada salah macam mana kita nak belajar? Ya betul. Tapi engineering tadi cikgu E. Okey, package yang kita cadangkan kepada murid untuk yang ada ciri investigatif ialah STEM. Okey, baik. STEM ada 3, package A, B, C. Okey, package A ni ialah STEM sains tulen. Bermaksud murid itu mengambil mata pelajaran fizik, kimia, biologi dan matematik tambahan. Kenapa? Kerana mata pelajaran yang kita cadangkan itu mempunyai ciri-ciri investigatif, menganalisis data, number dan saintifik. Okey, contohnya untuk package STEM B. STEM B itu murid boleh mengambil mana-mana 2 mata pelajaran sains tulen, matematik tambahan, sekurang-kurangnya 1 elektif STEM sains gunaan dan teknologi. Contohnya apa? Baik. Contohnya cikgu, contohnya lukisan kejuruteraan, sains sukan, macam tu. Okey. Itu kalau STEM B. Untuk STEM C,
murid ambil sains biasa. Sains biasa. Okey. Contohnya sains biasa, kemudian murid boleh ambil sains sukan. Ya. Murid boleh ambil sains sukan, mata pelajaran vocational. Mana-mana satu mata pelajaran vocational. Itu STEM C. Ya, STEM C. Jadi kalau kita tengok dalam bentuk konstruk ni, maksudnya ada pilihan kepada murid-murid. Kalau dulu macam lebih fokus kepada nak jadi apa, doktor. Oh, you mesti awak mesti ambil sains tulen ataupun sains stream dipanggil kan. Jadi kalau begini dibagi beberapa pakej pilihan cikgu ya. Itu mungkin menentukan dari sudut kerjaya atau bagaimana cikgu? Ya, sebenarnya aliran itu menentukan ke mana awak nak pergi selepas tingkatan 5. Baik. Contohnya kalau murid tu mengambil STEM A. STEM A sains tulen. Jadi mungkin kerjaya selepas ataupun aliran yang perlu murid sama belajar selepas SPM bidang perubatan dan bidang yang berkaitan dengan sains. Kalau contohnya murid ambil STEM C. STEM C contohnya murid tu ambil SRT, sains rumah tangga. Ke mana dia boleh pergi. Jadi sebenarnya pakej-pakej ini menentukan ke mana hala tuju murid selepas SPM. Jangan pula dia ambil sains rumah tangga lepas tu dia kahwin. Itu suri rumah tangga. Suri rumah tangga. Baik, kalau kita dah tahu dari sudut kita kata aliran yang sesuai untuk murid-murid yang mungkin ada ciri-ciri konstruk investigatif. Dari sudut kerjaya pula macam mana cikgu? Yalah, kalau kita tengok tadi ada beberapa karakter untuk mereka-mereka yang ada ciri-ciri investigatif ni yang mungkin orang kata apa tidak ada pada orang lain. Sebagai contoh, cikgu kata tadi dia kurang kepada bersosial, orang yang ada ciri-ciri investigatif ni dia suka menyendiri. Jadi itu mungkin ada beberapa kerjaya yang tidak sesuai untuk murid-murid yang ada ciri-ciri sebegini. Bagaimana cikgu dari sudut kerjaya untuk mereka? Dari sudut kerjaya, untuk individu yang bercirikan investigatif, lebih sesuai mereka untuk bekerja di bidang perubatan. Contohnya sebagai doktor, sebagai nurse, sebagai farmasi, bidan, juru teknologi makmal perubatan dan sebagainya lah berkaitan dengan perubatan lah. Selain perubatan, murid-murid juga boleh bekerja di makmal, juru teknologi makmal, juru analisis dan sebagainya, saintis. Ini yang selalu terlepas pandang juga. Saintis kan. Saintis juga ialah satu kerjaya yang bersesuaian dengan murid yang mempunyai ciri investigatif. Selain itu agronomi. Agronomi. Tahu tak agronomi itu kepada apa cikgu? Agronomi ini berfokus kepada sains pertanian berkenaan dengan tanah. Baik. Itu adalah antara ciri-ciri kerjaya yang sesuai dengan murid-murid yang mempunyai personality investigatif. Sebenarnya banyak lagi. Jadi kalau kita tengok, adakah selain kalau dalam bidang perubatan, adakah kerjaya-kerjaya lain yang mungkin tidak berkaitan dengan perubatan yang boleh untuk mereka-mereka ataupun murid-murid yang ada ciri-ciri investigatif ni ceburi cikgu? Boleh. Contohnya nak jadi cikgu. Nak jadi cikgu, murid-murid boleh mempunyai kerjaya, boleh mempunyai ciri investigatif. Tapi bukanlah mengajar bahasa Melayu. Cikgu disiplin? Cikgu disiplin. Guru sains, guru matematik, guru kimia, guru fizik dan sebagainya. Bukan bidang perubatan saja, tak terhad. Boleh juga kerjaya yang lain. Sebenarnya banyak pilihan. Itu dia. Dan kalau kita tengok cikgu, sebenarnya dengan bila mana kita mengenal pasti dari sudut konstruk yang ada dalam diri setiap murid dengan pecahan baru kita nampak. Sebab sebelum ni, ialah zaman saya dulu kita hanya, macam saya sendiri, saya hanya nampak nak jadi kerjaya, bidang kerjaya itu mungkin agak terhad dari sudut sama ada doktor, askar, polis ataupun tentera kan. So, rupanya dikembangkan sebenarnya lebih banyak lagi peluang pekerjaan yang ada tanpa kita kenal pasti ciri-ciri yang ada pada kita. Bagi contohlah agronomi macam tu kan. Baik cikgu, sedar tak sedar cikgu, kita dah hampir sampai ke penghujung rancangan kita untuk pentadbiran psikometrik. Saya rasa sangat seronok hari ini sebab dapat ambil input-input yang berguna daripada Cikgu Siti Rohayu berkenaan dengan konstruk investigatif dalam inventory minat kerjaya. Mungkin sebagai rumusan cikgu untuk murid-murid dekat luar sana, mungkin ada yang dah mula kenal pasti ciri-ciri yang ada pada diri mereka cikgu. Untuk murid-murid di luar sana, kena ingat, minat dan kecenderungan individu itu berbeza. Jadi bagaimana anda nak tahu anda cenderung ke arah mana? Itulah gunanya pentaksiran psikometrik. Berjumpalah dengan guru kaunseling anda untuk menjalankan inventory psikometrik, untuk menjalankan pentaksiran psikometrik untuk mengetahui awak-awak kecenderungan ke arah mana.
Jadi di situ anda akan kenal potensi diri anda dan memudahkan anda untuk memilih aliran mana yang anda hendak belajar. Itu dia. Okey, baik. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Siti Rahayu Ahmadan, Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Primbon Cerah Selangor, dan juga Jurubahasa Isyarat kita Cikgu Siti Zubaidah Ahmad, Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Kuantan, Pahang, kerana sudi bersama kita. Terima kasih Cikgu. Sama-sama. Dan untuk murid-murid di luar sana, teruskan menggapai impian, teruskan meniti kejayaan bermula dengan angan dan impian, dan yang pastinya mesti disusuli dengan usaha dan tawakal. Sampai berjumpa lagi di lain masa dan di lain ketika bersama dengan saya Azhar Hilmi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.